Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tuan-tuan. Masya Allah. Terus kita, Masya Allah, hadir dalam majlis dengan tawajjuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mengharapkan janji-janjinya dan meyakini janji-janjinya dan meyakini akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah SWT golongkan kita daripada golongan mereka-mereka yang disukai olehnya, dan golongan-golongan mereka-mereka yang mendapat keredaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua, Masya Allah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majada. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha summa addaha kama sami'a rubba muballighin aw amin sami'in atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Ya, kita berada di hadis muka surat 430, hadis yang ke-156, bracket 17. Bracket 17. Dalam kurungan 17. Apa yang dimaksudkan dengan pendustaan? Pendustaan tu apa makna dia? Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, yani wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam: Kafa bimar'i kaziban an yuhaddisa bikulli ma sami'a. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memadai bagi seorang itu dikatakan pendusta, yakni penipu, iaitu dengan dia menceritakan semua yang dia dengar. Jika dari segi bahasa, dari kita tengok dari sudut bahasa, iaitu apa sahaja percakapan, maknanya apa sahaja berita-berita dan percakapan yang dia dengar, terus dia sampaikan. Terus dia sampaikan tanpa usul periksa, tanpa melihat benar atau dusta, terus di-sharekan. Zaman sekarang lah. Ini cerita ni bab zaman sekarang ni. Zaman gadget-gadget yang begitu ketara, dunia di hujung jari. Jadi dari segi bahasa tadi, apa yang dia sampai, apa yang dia ceritakan, atau dari sudut istilahnya, apabila seorang itu mendengar satu-satu hadis, maka dia terus menyampaikannya sebagai hadis. Suatu hadis itu perlu ditahqiqkan dahulu sahihnya atau hasannya atau daifnya. Boleh jadi juga maksud umum. Oleh itu dalam setiap percakapan, maka perlu ditahqiqkan dahulu, perlu dikaji selidik dulu, perlu ditengok dulu ya atau tidak. Begitu juga dalam bayan, dalam kita memberi ceramah,
Dalam bayan ni, dalam kalau jemaah tabligh kita panggil bayan lah, begitu. Dalam kita berceramah, setiap perkara tidak boleh disampaikan tanpa diselidiki. Jadi apa yang kita nak sampaikan tu tak boleh tanpa kita selidiki. Sekurang-kurang perlu dinyatakan hawalah, iaitu sumbernya dan rujukannya di mana. Bagi ulama dan pelajar, apa yang didengari walaupun daripada ustaz bukan satu hujah, melainkan jika ada hawalah dan rujukannya. Jadi kalau ustaz tu pun kalau dengar saya pun dengar ustaz ni, begitu. Bagi ulama sandarannya ialah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Jadi maknanya benda yang kita nak sampai tu, benda yang kita nak share dan kita nak sampai tu, maka kita kena tahu terlebih dahulu akan kesahihannya. Kalau kita terus menyampai tanpa ada kesahihannya, maka sudah cukup kita dipanggil seorang pendusta. Kata Syekhul Hadis Maulana Zakaria rahmatullah alaih, hawalah. Hawalah ni maknanya rujukan. Rujukan daripada mana kita ambil bahan tadi, daripada mana hadis itu, sumber itu diambil. Itu merupakan satu keberkatan ilmu. Salah satu daripada keberkatan ilmu, kita tahu mana rujukan dia. Begitu. Jika orang awam, maka sudah memadai baginya untuk disandarkan kepada ustaz. Orang awam kata, tak apa, saya dengar daripada ustaz ni. Ustaz ni pun kena sebutlah nama dia. Nama-nama apa, saya dengar ustaz kata. Tapi tidak bagi seorang alim dan pelajar agama. Rujukan itu perlu, dan rujukan itu juga perlu rujukan yang muktabar, bukan sebarangan kitab, bukan mana-mana kitab. Satu ketika kan saya dengar pelajar saya bayan buat ceramah lah, kita keluar satu hari, pelajar-pelajar dia pun bayan dia pelik saya kata, kau ambil cerita ni kat mana? Satu malam, 1000 malam, 1001 malam, cerita dalam kisah 1001 malam, 2002 malam, 3003 malam. Ada kisah-kisah dulu di perpustakaan kita, di library madrasah ni, macam-macam kitab ada. Orang bagi masuk aja. Sekarang kita dah buang dah. Perkara-perkara yang tak perlu kita dah buang dah. Kita dah buang, masya-Allah. Kita dah buang dan kita ambil benda-benda yang perlu. Okey, hawari. Siapakah pembantu Nabi? Kita panggil dia hawari, pembantu Nabi. Hadis yang ke-157 bracket 18. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin بعث الله في أمتي قبلي إلا كان له في أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقول ما لا يفعلون ويفعل ما لا يؤمرون ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم فبقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti bagi setiap nabi sebelumku yang diutus oleh Allah pada umatnya terdapat hawariyun. Siapa itu hawariyun? Bracket dia, pengikut-pengikut setia dan sahabat-sahabatnya. Pengikut-pengikut dia dan sahabat-sahabat. Beza sedikit pengikut dan sahabat yang berpegang teguh dengan sunnahnya dan mengikuti setiap perintahnya. Kemudian sesungguhnya akan wujud selepas mereka orang-orang yang tak baik. Mari, dia mesti ada orang yang tak baik. Orang-orang yang zai'un, hati hak serong tu. Mereka mengatakan apa yang mereka tidak lakukan, dan mereka atau mengatakan apa yang tidak diperintahkan.
Mereka buat benda yang tak diperintah, mereka kata ni perintah. Mereka lakukan apa yang tidak, mereka katakan begitu. Maka barang siapa yang berusaha ke atas mereka dengan tangannya, cuba nak ubah dengan tangannya, kuasanya, dia ialah seorang mukmin. Barang siapa yang berusaha ke atas mereka dengan lidahnya, dengan dia adalah seorang mukmin. Dan barang siapa yang berusaha ke atas mereka dengan hatinya, dia adalah seorang mukmin. Selepas itu tiada lagi bahagian iman walaupun sebesar biji sawi, jika tidak didapati salah satu daripada 3 syarat tersebut. Okey. Hawariyun, dia hawariyuna. Itu adalah plural, hawariyu. Hawari maksudnya perkataan, makna perkataan ini dari segi terjemahannya ialah asal dia, makna dia apa dia? Tukang dobi. Tukang dobi. Dobi lah orang buat upah dobi, tukang dobi. Orang yang memutihkan pakaian. Tukang dobi ni orang yang membersih pakaian, atau orang yang memutihkan pakaian dan orang yang membersihkan pakaian. Kita bagi kan semua pakaian putih, cantik, Masya Allah. Maknanya kalau hospital tu kita bagi kat dobi, dobi selesaikan pakaian dia putih, Masya Allah, kelorak putih. Jadi ada satu syarikat yang khusus lah, begitu. Tetapi makna khusus di sini ialah mereka yang membersihkan hati. Bersih pakaian ditasbihkan dengan bersih hati. Tadi ditasbihkan dengan bersih pakaian. Digambarkan seperti orang yang suka nak membersih pakaian, iaitu orang yang membersihkan hati mereka. Makna, mungkin asal makna ialah orang yang membersih pakaian, tetapi digunakan untuk orang yang membersihkan hati. Begitu juga, boleh juga, tak jadi masalah. Hawari ialah khusus sahabat umum. Hawari ni ialah khusus orang-orang yang khusus. Sahabat ni adalah umum. Khusus mutlak, umum khusus mutlak. Dalam umum tu adanya khusus, tapi dalam khusus tidak ada umum. Dalam khusus tidak ada umum. Dalam umum, bila kita sebut umum, ada khusus. Masya Allah, ada yang khusus. Jadi setelah mereka yang datang, jadi yang berjalan di atas tarikah para nabi tersebut. Apabila seorang nabi itu meninggal, bila nabi wafat, maka sahabat dan hawari inilah yang berjalan di atas tarikah para nabi tersebut. Setelah itu mereka yang datang kemudianlah yang merosakkan tarikah. Mari orang yang second generation ni, mari generasi kedua. Generasi pertama, Masya Allah, orang taat dan setia. Mari generasi kedua merosakkan dah tarikah tadi, dah mengubah dah suai tarikah tadi, dan mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan. Mendakwa begini, habuk pun tak ada, tapi dakwa tu Masya Allah macam dia lah wali Allah, kutub yang paling besar. Tapi tengok keamalan tu, Masya Allah macam wali. Okey, mengatakan apa yang mereka tidak lakukan. Apa satu dakwaan tu mereka beritahu apa mereka tak buat. Misalnya mereka mengatakan semalam aku buat tahajud 1000 rakaat tau. Nak tunjuk dia power man tu. Atau saya dah keluar dakwah ni 40 kali dah, 40 hari. Berdakwah baru 10 tahun, kata 40 kali dah. Jadi benda tak pernah sabar. Mereka tidak menunaikan perintah dan banyak mengerjakan keburukan. Banyak cakap aja. Dan banyak melakukan keburukan. Keburukan maksudnya di sini ialah keburukan tersembunyi. Keburukan tersembunyi. Perbuatan ini berlaku setelah pemergian Nabi tersebut. Jadi sebab itu, kalau dosa-dosa tersembunyi ni bahaya. Dosa-dosa tersembunyi ni adalah bahaya. Dengan sebab dosa yang terselindung dan tersembunyi yang kita lakukan, itulah yang menyebabkan kita banyak tersingkir daripada rahmatnya.
Ini dosa-dosa. Dosa kita dengan Tuhan, mana orang tahu? Dosa kita tempat sunyi diri, mana orang tahu? Dosa tempat sunyi diri, mana orang tahu? Dosa yang mana? Dosa tempat sunyi diri, dosa perseorangan tadi. Dosa ini bahaya. Dosa ini adalah bahaya. Semoga kita bertaubat kita kepada dosa-dosa yang dilakukan oleh diri kita tanpa pengetahuan orang lain, sedangkan Allah lah yang maha mengetahui. Allah lah yang maha mengetahui. Jadi dosa-dosa tersembunyi tadi, dosa-dosa infradi tadi, dosa-dosa perseorangan tadi, ini dosa ni bahaya. Kita segera kena taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menghilangkan dosa dan memaafkan kesilapan kita. Berusaha ke atas mereka dengan tangan, maksudnya dengan kuasa lah. Dalam hadis yang lain sebelum ni, mengubah dengan tangan, kita kata kuasa. Mengubah dengan lidah, iaitu dengan percakapan, dan mengubah dengan hati. Berusaha dan mengubah dengan hati itu kan sama saja, telah kita jelas, iaitu benci dengan hati atau berdoa kepada mereka yang melakukan maksiat tadi. Jihad itu dalam 3 keadaan, iaitu dengan tangan, lidah dan hati. Jihad dengan hati ialah benci dalam hati, kerana jika tiada kebencian maka ia dianggap sebagai kebaikan. Apabila sesuatu perkara diberitahu mengenai sebagai maksiat, maka hendaklah kita menganggap dalam diri kita bahawa benda itu maksiat. Jika hal ini juga sudah tidak ditemui, maka imannya sudah tiada. Jadi kita tak rasa benda salah tu salah. Benda maksiat tu maksiat. Kita tak rasa benda salah tu salah. Sebenarnya orang yang tak rasa, dia tak rasa feel dalam hati dia benda salah tu satu kesalahan, maka sebenarnya iman dia tu dah luntur. Iman seseorang tadi dah luntur. Dalam usaha dakwah, mereka tidak melarang orang yang melakukan maksiat. Dalam dakwah kita tak larang orang bukan maksiat. Benda ni kita dah bincang dah dulu dalam kitabul ilmu. Maka persoalan ini telah ditimbulkan bahawa dalam usaha dakwah tiada jihad dengan tangan, hanya jihad dengan hati sahaja. Kenyataan ini boleh diterima tetapi tidak menunjukkan bahawa telah terkeluar daripada iman. Orang dakwah ni dia tak tegur lah. Kita dah beritahu kan. Kita dah beritahu dulu panjang lebar tu. Dia tak tegur lah. Dia tak larang lah. Kita kata bukan. Itu hikmah amaliyah, iaitu kita menegah dengan hati dengan cara berdoa kepada orang-orang yang melakukan kejahatan tadi. Ini saya dah terangkan panjang lebar. Tengoklah di tajuk tempat jihad itu. Tajuk tempat jihad, jahada yujahidu mujahadatan wa jihada. Itu tajuk di situ panjang lebar saya ceritakan. Okey. Hanya jihad bil qalb sahaja. Kenyataan ini boleh diterima tetapi tidak menunjukkan bahawa telah terkeluar daripada iman. Itu sekurang-kurang adhaful iman, iman yang paling lemah. Diikuti bahawa peringkat pertama dia akui peringkat pertama dan kedua belum dilaksanakan lagi. Akan tetapi wujudnya peringkat ketiga, iaitu pembencian di dalam hati dan berusaha di dalam hati dan berfikir bagaimana orang yang terlibat dengan sesuatu maksiat itu dapat dia berhenti daripada maksiatnya. Macam mana cara untuk berhenti daripada maksiatnya? Maksiatnya pergi usuli, pergi usuli. Ni dalam kitab yang mana mungkin Makcik Tipah ni dia termasuk lewat sedikit kot dalam penerangan tadi. Saya dah terangkan di dalam kitab ini juga, iaitu di dalam bulan-bulan puasa dahulu. Dalam bulan puasa tu tengoklah video bab hadis jahada yujahidu tentang jihad. Saya telah terangkan sedikit sebanyak tentang jihad. Tak banyak lagi, sedikit sebanyak tentang jihad tadi. Tengoklah video-video yang telah
lampau. Okey, sebab banyak nak dibahaskan lagi. Tengok hadis yang ke mana, nanti tuan-tuan boleh bagi tahulah dalam hadis tu. Nabi kata salasatun min asli iman al-kaffu amman qala la ilaha illallah wa la tukaffirhu bi zambin wa la tukhrijuhu min al-islam bi amalin al-jihadu madi muzba'asan yallahu ila an yuqatila akhiru hazihi al-ummati ad-dajjal wa la yubtiluhu jawru jairin wa la adlu adilin al-iman bil aqdar. Okey, jadi dia fikirkan bagaimana orang yang terlibat tadi dapat dihindarkan daripada maksiat tadi. Dapat pergi berulang-ulang kali. Masya Allah, pergi jumpa. Kita kalau dalam dakwah kita panggil usuli. Pergi usuli. Masya Allah, bila kita usuli, dia akan datang. Bila kita usuli. Apa ini kita terus membuat hubungan baik. Tazkir. Saya ingat lagi satu kisah orang macam mana dia dapat hidayah. Kita orang panggil dia Golden Sand ni rambut dia kuning, tahu tak? Dia buat kepala dia botak. So dia ada rambut tengah saja rambut dia. Rambut tengah, kepala botak, dan tengah tadi dia kuningkan rambut dia. Golden Sand, rambut kuning. Rambut dia kuning. Dia naik motor. Dan kerja dia ialah untuk lompat motor. Kerja dia ialah bak lompat motor. Zoom. Dia letak kartu kereta banyak dan lompat motor. Zoom. Lepas buat pertunjukan. Orang hebat lah dari segi pertunjukan tadi. Tapi Masya Allah, orang dakwah pergi jumpa dia hari-hari, usuli dia. Tuan, 3 hari. Tuan, Masya Allah. Sehingga dia dah rapat. Dan rambut pang tu warna kuning tu. Masya Allah. Sehingga dia dah rapat. Golden Sand. Rambut dia kuning lah. Panjang dia. Dia panjang belakang sikit, depan tu. Allah. So, pergi jumpa hari-hari. Jadi selepas itu dia apa ya? Tazkir lah. Dia kata saya ni nak buat pertunjukan yang paling akhir, nak lompat motor atas kereta yang disusun 125 kereta. Nak lompat. Zam, dia buat pertunjukan. So dia lompat dengan kereta yang jauh tadi, terlepas selamat. Lepas selamat. Jadi sampai zap tadi, lepas tu zap, dia break kereta, break motor, sampai dah jemaah dakwah. Assalamualaikum. Allah, dia kata sampai dah. Janji nak keluar 4 bulan, sampai dah. Lompat tu, sampai belum break tu, sampai 4 bulan. Dia kata 4 bulan. Tu tak ada apalah, kena perangkap dengan penjara. Pergilah keluar dakwah 4 bulan. Bila sampai di Raiwind, dia mari jumpa dengan Syekh Jamshid. Saya duduk berkhidmat masa tu di situ. Dia mari jumpa dengan Syekh Jamshid. Rambut dia kuning lagi. Mari rambut kuning. Mana pun kata Masya Allah. Orang kata ni rambut kuning ni macam mana ni nak tazkir ni? Nak keluar dakwah ni macam mana? Mana kata Bismillah. Bismillah. Dia pun tazkir dalam masa 4 bulan. Dan selepas 2 bulan. Selepas 2 bulan, dia mari jumpa balik Maulana. Masa tu saya ada kat situ. Dia mari jumpa balik Maulana. Bila jumpa Maulana, dia dah berubah tau. Pakai serban, kepala botak macam saya. Habis dah rambut-rambut pan kuning tu, kepala botak macam pakai serban, pakai kurta. Macam orang lama. Sanggup dah ada lah. Masya Allah. Jadi mari tu, mana salam dengan mana lepas kita. Lepas dia pergi keluar, saya kata, mana kenal tak siapa tu? Dia kata, mana kenal? Orang mari jumpa selalu kan. Saya kata yang 2 bulan lepas mari rambut kuning tu dah berubah dah dia.
Alhamdulillah, hidayat Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita Maulana. Semasa kami di Mekah, cerita Maulana. Bila saya sebut Maulana di sini, ialah ustaz kami yang mengajar hadis inilah Syekh Ehsan Damat Barakatuhum. Maulana Ehsanul Haq Barakatuhum, Hafizahullah. Semasa di Mekah, apabila dilaungkan hayya 'alas salah, maka semua orang meninggalkan kedai mereka dan menuju kepada masjid. Pada peringkat awal, semua orang marah apabila wujudnya panggung-panggung wayang di suatu tempat. Tetapi sekarang, setiap rumah ada televisyen. Bukan dah setiap rumah, setiap orang budak kecil pun ada gadget dah. Ni zaman tak ada gadget lagi. Saya kata setiap rumah telah dimasuki televisyen sehingga tidak mampu lagi dicegah dengan tangan. So orang itulah yang mencegah apa yang ada di tangannya tadi. Orang itulah yang akan mencegah apa yang berada di dalam tangannya. Orang Pakistan lah, orang Karachi dia orang Karachi. Benci dalam hati itu bukan satu benci. Benci dalam hati itu bukan hanya benci, tetapi bersama dengan fikir bagaimana untuk mengubah mereka yang terlibat dengan maksiat. Hasil daripada usaha ini, kita lihat ramai orang yang telah berubah. Bukan sahaja setakat meninggalkan maksiat, pada ketika itu tinggal maksiat pada ketika itu, tetapi seumur hidup dia telah meninggalkan maksiat, bahkan mengajak orang lain lagi kepada kebaikan. Dakwah ni sebab apa kita tak cegah dengan tangan, dalam konsep tangan dan lidah, kita cegah dalam konsep hati. Sebab apa? Kita nak bawa satu orang tadi supaya dia meninggalkan maksiat. Bukan dia meninggal pada saat dicegah itu, tapi setelah dia meninggal, dia beriradah dan meninggal untuk tinggalkan seluruh hidupnya maksiat. Asasnya ialah membawa seorang itu kepada masjid. Asalnya kerja masjid. Sebab tu kita nak hidupkan masjid. Hidupkan masjid. Dengan itu jihad bil yad dan bil lisan juga berlaku. Dengan mengajak kepada kebaikan, maka ia telah melihat dia jihad bil qalb tadi. Bila ajak kepada kebaikan, maka dia jihad bil lisan. Kemudian membawa kepada masjid, maka itu ialah jihad bil yad. Beribu-ribu contoh perubahan telah berlaku dengan cara ini. Tetapi jika dibawa dengan kekerasan, maka tiada perubahan. Bahkan orang akan menjauh dan membencikan agama. Gitu. Ganjaran mengajak kepada kebaikan. Ganjaran orang yang mengajak kepada kebaikan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ithm mislu athami man tabi'ahu la yanqusu zalika min asamihim syai'a, rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada hidayat, maka baginya ganjaran sama seperti ganjaran-ganjaran orang yang mengikutinya. Ganjaran itu tidak mengurangkan sedikit pun daripada ganjaran mereka perolehi. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa sama dengan dosa orang yang mengajaknya. Dosa-dosa itu tidak mengurangkan sedikit pun daripada dosa-dosa yang mereka perolehi. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ke-158 bracket 19. Baginya ganjaran yang sama. Orang yang mengajak ni bagi dia ganjaran yang sama.
Apabila orang melakukan amalan lain, maka orang yang melakukan dakwah itu, yang mengajak itu akan mendapat ganjarannya, kerana dialah pencetus kepada orang lain untuk melakukan kebaikan. Dialah pencetusnya. Bila si A buat dan dia mengajak orang lain untuk melakukannya, maka lakulah amalan tersebut yang diajak oleh A, oleh mereka-mereka golongan B, orang-orang B ni, grup B ni, grup A ni mengajak satu grup lah, B mengajak satu grup B. B itu banyak bilangan afradnya, banyak bilangan pengikut-pengikutnya, atau banyak bilangan individunya di situ. Jadi maka individu B dari kepada kumpulan B telah buat dengan sebab ajakan A, maka apa yang dibuat oleh B dapat sepenuhnya kepada A tanpa dikurangkan sedikit amalan B tersebut. Begitu. Apabila adanya perhimpunan dakwah, contoh dia pada tahun 1996, di sini pada tahun 1996 satu ijtima', setiap tahun di Raimin kita ada ijtima', perhimpunan usaha dakwah. Lebih kurang jemaah dikeluarkan pada masa itu ialah 32,000 jemaah untuk seluruh Pakistan, seluruh dunia pergi. Bagaimana pula dengan perhimpunan di India, perhimpunan ijtima' di India, macam mana perhimpunan Bangladesh dan perhimpunan-perhimpunan di seluruh dunia. Jemaah-jemaah dibentuk di seluruh dunia untuk pergi bertebaran di seluruh dunia. Pahala kesemua jemaah ini didapati oleh orang yang mula-mula melakukannya dan memikirkannya, kerana dia ialah penyebab kepada amalan ini dilakukan, jemaah ini dikeluarkan. Beliau ialah Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Beliau ialah Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Buat usaha 1918. Bermula usaha 1918. 1918 sehinggalah 19 kalau 2018 sudah 100 tahun lah. Sekarang 2020 dah 100 tahun lebih dah usaha dakwah dihidupkan di seluruh dunia. Jadi jemaah-jemaah usaha Maulana Ilyas. Jadi dakwah ni dakwah Maulana Ilyas. Beliau memulakan dakwah pada tahun yang seriusnya adalah pada tahun 1926 lah. 1918 tu dah bermula dah sedikit-sedikit, tapi beliau bermula dengan betul ialah 1926. Beliau buat kerja serius ni 1926 sehingga beliau meninggal pada tahun 1944. Apabila beliau meninggal, beliau berusaha selama 18 tahun. Dari 1926 hingga 44. Beliau usaha 18 tahun. Sekurang-kurangnya sekarang ni daripada sekarang ini dari tahun 1944 hingga 2013. Semasa kitab ini ditulis, dalam tulisan saya 2013. 2013 iaitu 69 tahun dah. Daripada 1944 sampai 2013, 70 tahun dah. Dan ganjaran pahala beliau berterusan. Bila dia dah mati kan, bila dah mati 1944, matilah. Bila matinya seorang anak Adam, maka tidak terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara tadi. Pendakwah kepada maksiat dan pendakwah. Kita kata pendakwah maksiat, kita kata da'ayah lah, gitu. Nama dia beza sedikit. Kepada maksiat dan pendakwah, niat mereka sama saja. Orang yang ajak kepada kebaikan sama dengan orang yang ajak kepada kejahatan. Bagaimana cara mengajak tu sama. Bagaimana boleh mengajak sebanyak-banyak, iaitu bagaimana boleh mengajak sebanyak-banyak manusia mengikuti mereka. Cuma beza pendakwah mengajak kepada kebaikan dan pelaku maksiat niatnya sebagaimana sebanyak-banyak orang yang diajak kepada keburukan. Dia panggil sebanyak mana mari. Begitu.
Niat untuk menyampai dan mengajar itu sama sahaja, tetapi arah yang berbeza. Rantaian kebaikan dan keburukan itu berterusan hingga kepada pencetusnya yang pertama. Rantaian kebaikan berterusan hingga sampai kepada orang yang mula-mula memeluk Islam, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini kerana beliaulah orang yang mula-mula memeluk Islam dari sudut seluruh umat, dari sudut umat. Sebab itu dikatakan bahawa jika ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dan dibandingkan dengan seluruh umat, maka nescaya iman Sayyidina Abu Bakar akan mengatasi iman-iman mereka yang lain. Sebab dialah orang yang pertama yang memeluk Islam, segala kebaikan itu sampai kepadanya. Sebab itu kita tak boleh nak tanding jika seluruh manusia diletakkan di sebelah dacing, seluruh iman manusia diletakkan di sebelah neraca, dan iman Sayyidina Abu Bakar di sebelah neraca yang lain. Nescaya iman Sayyidina Abu Bakar akan mengalahkan, akan berat, lebih berat daripada seluruh iman yang berada di sebelah dacing yang sebelah lagi. Allah, bermula Islam itu dengan amalan yang tidak disukai. Gharib. Kenapa amalan gharib? Bermulanya Islam tadi. Bermula Islam itu dengan amalan yang tidak disukai. Wa anhu wa an Abi Hurairah. Hadis yang ke-159 bracket 20. Wa anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bada al-Islam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bada al-Islamu ghariba, sayaudu kama bada'a, fatuba lil ghuraba, rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu bermula dalam keadaan asing. Saya terjemah gharib itu asing, terjemah lafzi dahulu. Dan ia akan kembali seperti permulaannya. Maka berbahagialah mereka-mereka yang asing. Saya terjemah lafzi di situ sebab saya nak terangkan di sini. Penerangan, bada'a yabda'u. Bada'a yabda'u. Bada'a. Situ bada'a, hamzah ada di situ. Ataupun bada yabdu, bada'a yabda'u, iaitu memulakan. Maksud dia memulakan. Begitu juga bada yabdu. Bada, dia tak ada hamzah dekat belakang. Dia ya, ditukar ke hamzah tu ditukar pada alif. Cara bada yabdu, menzahirkan. Bada yabdu ni buduk. Buduk ni maksudnya menzahirkan. Islam itu bermula sebagai gharib. Okey, gharib dan ajnabi. Gharib ialah orang asing yang tidak dikenali. Orang asing. Gharib ni satu benda yang ajaib lah, benda yang pelik lah, benda yang pelik. Jadi kalau tengok kepada orang, gharib ni ialah bermula Islam itu ialah bada'al Islamu ghariba. Gharib ni benda asing. Orang asing ni maksudnya orang musafir. Orang asing. Orang asing datang ke negara kita. Siapa orang asing? Itulah orang-orang asing. Orang-orang yang bukan warga negara lah. Orang-orang bukan warga negara. Orang-orang Bangladesh, orang-orang Arab, orang-orang Cina, orang-orang India. So mereka bukan warga negara. Ni orang-orang orang asing. Jadi orang asing ni, orang asing masuk kampung siapa? Orang yang tak dikenali lah. Orang-orang yang bermusafir lah. Orang dia musafir daripada tempat lain, dia masuk kampung kita. Orang musafir, orang yang bermusafir. Jadi orang bermusafir ni bagi bahasa Indonesia orang yang berdagang. Orang yang berdagang. Orang yang berdagang ialah orang musafir. Jadi sebab itu kalau kita baca hadis ni, sebab banyakkan dulu terjemah Indonesia. Bada'al Islamu ghariba, bermula Islam itu dagang. Sayaudu ghariba, dan kembalinya dengan dagang. Tuba lil ghuraba, berbahagia orang berdagang. Jadi kalau kita terjemah macam tu, berbahagia orang yang berdagang. So bagi kita dagang tu niaga. Berdagang itu, orang berdagang itu ialah orang yang berniaga. Bermula Islam itu dengan satu perniagaan. Sudah faham lain dah. Sebab dulu terjemah Indonesia
musafir itu dagang. Musafir itu orang-orang dagang. Jadi kalau kita orang yang dagang itu orang berniaga, orang yang bermusafir dia berdagang, datang berniaga lah. Tapi dia tak menunjukkan pada perbuatan niaga tadi, tapi menunjukkan individu itu, menunjukkan individu yang datang itu, bukan amalan yang dilakukan. Memanglah dalam dahulu pun masa-masa dulu nak datang pada Islam, dia atas dasar berdagang. Jemaah Gujarat datang ke Tanah Melaka dengan niat belajar, tapi maksud dia dakwah. Jadi dia berdagang. Berdagang tu aktiviti dia. Tapi sifat dagang tadi, musafir tadi ialah terjemahnya dagang tu terjemah Indonesia lah. Jadi kita kata semua pakai nak berdagang belaka. Agama ni kan berdagang. Jadi kita kena business lah, berniaga semua berniaga. Silap tu diterjemah. Bermulanya Islam itu dagang, kembalinya dengan dagang. Beruntung orang berdagang. Jadi kita dagang, kita niaga. Dagang dia musafir. Jadi maksud dia sini gharib, asing. Orang-orang asing. Orang asing ni, orang tu disenangi atau tidak? Tak. Orang asing masuk kampung lah, dia tidak disenangi. Sebab orang asing masuk kampung dan dia tidak disenangi. Individu itu tidak disenangi sebab dia tidak dikenal lagi. Dia tidak dikenal pasti. Orang asing, orang Bangladesh tu, orang asing tu masuk kampung. Jadi orang asing tu masuk kampung. Orang asing masuk kampung. Jadi semua orang tak suka. Tapi bila dah kenal, semua buat menantu. Dah menantu Bangladesh dah. Dah menantu Pakistan dah. Pakistan jual kapet tu. Saya kenal satu orang Pakistan jual kapet tu. Dia kahwin dengan pegawai apa tahu. Perempuan tu pegawai kat majlis daerah. Pegawai bos. Salah satu daripada bos kahwin dengan Pakistan jual kapet dia. Dulu tak suka orang Bangla. Semua orang tak suka ke Bangla. Tapi sekarang ramai dah bermenantukan Bangla pula. Begitu rezeki dia lah. Maksudnya begitu. Bila mula-mula datang, dia tidak disukai, dia tidak disenangi. Musafir itu tidak disukai dan tak disenangi. Semasa saya ingat lagi, saya tahun 2016 ke 2015, kami naik satu kapal terbang nak pergi istimewa di Bangladesh lah tahunan. Bangla tu dia kahwin dengan satu orang cikgu. Perempuan tu cikgu. So dia duduk sekali dalam kapal. Ustaz Hamzah tanya dia, cikgu kahwin dengan Bangla tu, tak nampak rupa pun Bangla tu. Tak nampak rupa. Tapi kahwin dengan Bangla tu, cikgu tu kahwin dengan Bangla, cikgu Melayu. Pergilah, dia kata first time nak jumpa Pak Mentua Bangladesh. Pergi seminggu balik. Laki tu balik lama lah. Kami pergi istimewa seminggu, kami balik tu kebetulan balik sekali dengan kapal terbang cikgu tu juga. Jadi boleh kahwin. Mula-mula tak kenal, lepas tu boleh kahwin lah, menjadi menantu lah dah. Begitulah. Jadi kita nak cerita tentang gharib ni, perkataan gharib. Jadi gharib ini gharib ni menunjukkan kepada orang tadi. Maknanya gharib ni orang asing. Orang asing tu siapa? Ialah orang yang bermusafir. Jadi orang-orang musafir ni dia tidak disenangi. Begitu juga Islam datangnya sebagai gharib. Islam tu bermula dia gharib. Apa bermula gharib? Maksudnya tak disenangi. Amalan yang tak disenangi. Nabi mari bawa dakwah. Nabi bawa satu dakwah. Nabi jalankan dakwah tauhid. Dan dakwah tauhid ni tak disukai oleh orang lain. Dakwah kalimah, dakwah tauhid dan dakwah kalimah ni tak disukai oleh orang-orang Arab. Sehingga tak disukailah sebab benda tu asing. Dia kata kita letak Tuhan 360 batung di depan Kaabah pun tak boleh bantu kita. Muhammad ni ajak kepada Tuhan yang Esa dan yang satu, yang Ahad dan Esa.
Allahus Samad, yang tidak berhajat kepada siapa, bawa kepada Tuhan yang satu. Allahu Ahad, yang esa, yang satu. Tuhan satu, macam mana nak boleh selesai masalah kita? Yang 360 pun tak boleh selesai masalah. Begitu. Jadi Nabi bawa satu amalan. Nabi ni bawa satu amalan lah, satu amalan lah, satu dakwah lah. Nabi dihantar untuk berdakwah. Keyakinan iaitu amalan, dan keyakinan iaitu tauhid yang asing, yang tidak disenangi dan disukai oleh orang Arab. Oleh itu, gharib di sini diterjemahkannya sebagai sesuatu yang tidak disukai, amalan yang tak disukai. Sebelum Nabi melakukan dakwah, Nabi dipanggil Al-Amin. Nabi dipanggil orang Al-Amin, orang yang beramanah. Orang amanah, orang tetap meninggalkan amanahnya pada Nabi. Dan sampai sebelum Islam pun, lepas Islam pun orang tahu Nabi ni sebagai amanah. Sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah, di tempat Nabi, malam yang nak berhijrah, malam itulah Nabi dilingkungi oleh 100 orang, dikerumuni rumah Nabi, dikepung oleh rumah Nabi dengan 100 orang pahlawan daripada bangsa Quraisy, daripada 100 kabilah. Dan mereka kumpul 100 kabilah dengan pedang yang terhunus untuk membunuh Nabi. Di mana malam penghijrahan tu, 27 Safar. Nabi keluar pada 27, 28, 29. Malam 27 Nabi keluar. Hari ke-26, malam ke-27 Nabi bermalam di Gua Sur 3 malam. 1 Rabiul Awal baru Nabi bertolak ke Madinah. Khair, malam tu Nabi dikepung oleh dengan 100 orang yang pedang terhunus. Kalau kita kata kalaulah matilah Nabi ni mati dalam kepungan tadi, maka bayaran untuk satu nyawa ialah 100 ekor unta, dan kita ambil daripada 100 kabilah. Dan 100 kabilah, setiap kabilah bagi 100 ekor unta, tak jadi masalah bila golongan, bila orang-orang, bila Bani Hashim ni menuntut darah yang telah dikorbankan oleh mereka tadi. So itu rancangan mereka lah. Jadi tidak disukai. Orang panggil Nabi Amin. Orang Nabi Amin, tapi selepas Nabi buat dakwah, orang tak suka dah. Orang panggil Nabi pembohong dah. Orang panggil Nabi dusta dah. Tapi orang panggil saja, tapi orang percaya Nabi amanah. Sebab tu malam tu Nabi telah kejutkan, Nabi telah sediakan Sayyidina Ali untuk tidur di tilam Nabi, dan Nabi telah keluar. Dan Nabi kata, Nabi serah beberapa amanah yang sepatutnya Sayyidina Ali serah kepada orang-orang tertentu. Dan amanah itu ialah orang-orang kufar Quraisy lah yang letak pada Nabi. Nabi nak pergi Madinah, Nabi kata pesan ke Ali, ni amanah orang. So masih pegang lagi amanah, makin simpan lagi amanah. Sebab orang tahu Nabi beramanah, Nabi amin. Tapi orang tak nak ikut tauhid Nabi aja, sebab hidayat tak ada. Terhalangnya hidayat dengan sebab beberapa perkara yang telah kita ceritakan. Sifat i'al, sifat inat, begitu yang telah saya jelaskan. Okey. Jadi sebelum Nabi melakukan dakwah, Nabi dipanggil Al-Amin. Tetapi setelah melakukan dakwah, Nabi dipanggil Majnun. Nabi dipanggil Majnun. Tapi dakwah Nabi kepada kalimah. Macam mana dakwah Nabi Musa? Bila Fir'aun bertanya, Ma Rabbul Alamin? Ma Rabbul Alamin? Siapa Rabbul Alamin tu? Musa. Musa jawab, Rabbus samawati wal ard, dalam surah Syu'ara ni. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Rabbus sama, dialah Rabb yang mencipta 7 petala langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dialah Rabb yang mencipta di antara langit dan bumi. Qala liman hawla, Fir'aun kata selalu, dia nak ejek selalu. Qala liman hawla ala tastami'un, kau dengar tu Muhammad merepek aja, tak ada apa pun. Maka Nabi dakwah lagi, Rabbukum
wa rabbu abaikumul awwalun. Dakwah kalimah. Ini maksud dia dakwah kalimah, dakwah kepada kebesaran Allah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dialah Rabb kepada kamu, dialah Rabb atuk nenek kamu dan mereka yang terdahulu pada kamu. In kuntum la taqilun. In kuntum la taqilun, jika kamu orang yang tidak berakal. Faham ni? In kuntum la taqilun. In kuntum la ta'lamun. Jadi jika kamu tak tahu, in kuntum mukinin, in kuntum taqilun. Jika kamu orang yang berakal, kamu boleh fikir ni. Kau Nabi dakwah lagi. Nabi dakwah lagi. Bila Nabi dakwah, bila kata-kata itu, Nabi pun dakwah lagi. Rabbukum wa rabbu aba. Maka berkata Fir'aun, inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Majnun. Saya nak sebut di sini perkataan majnun tu. Inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Sesungguhnya rasul yang diutuskan kepada kamu tidak lain tidak bukan, dia adalah majnun. Bila Nabi buat dakwah, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada kalimah yang kebesaran kalimah, maka mereka yakni orang-orang Quraisy dan Arab mengatakan Nabi itu majnun. Kahin. Nabi ni kahin, tukang tilik. Muhammad ni tukang tilik, kahin. Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Ini surah Syu'ara tu. Asy-Syu'ara ayat 27. Fir'aun berkata kepada orangnya, sebenarnya rasul yang diutuskan kepada kamu ini sungguhnya gila. Dalam Islam, Islam itu juga akan kembali menjadi asing. Bada'al Islam, mula Islam ni dengan satu amalan yang mana orang tak suka. Bada'al Islam gharima sayaudu, nanti nak habis, nanti di akhir zaman nanti kembalinya Islam itu dengan satu amalan yang tidak disenangi dan disukai. Apa Nabi kata? Tuba lil ghuraba. Tuba lil ghuraba. Di sini hadis ni pendek. Tuba lil ghuraba dalam hadis fadil, dalam kitabul ilmu kita dah baca lagi. Ghuraba, tuba lil ghuraba hum yuslihuna ma absadan nas min ba'di min sunnati. Itu min bayanah dah, kita dah cerita dah siapa itu ghuraba. Di sini hadisnya dibawa di riwayat di sini sampai riwayat sahih, dan tuba lil ghuraba tu riwayat hasan dah. Ada mengatakan riwayat itu dhaif dah. Okey, begitulah. Jadi Islam itu juga akan kembali menjadi asing dan tidak disukai. Di akhir zaman orang tidak menyukai amalan agama. Orang akan lebih menyukai maksiat lagi. Orang suka maksiat dah. Orang tak suka dah agama. Orang banyak suka maksiat. Maka berbahagialah mereka yang beramal dengan amalan yang tak disukai. Mereka menghidupkan kembali amalan-amalan yang tidak disukai oleh umat. Tuba lil ghuraba. Jadi bermula Islam itu asing. Datangnya dagang, kembalinya dagang. Beruntung orang berdagang, tapi bukan masuk berniaga, tahu. Orang yang melakukan amalan iaitu yang tidak disenangi dan disukai. Agama akan kembali kepada tempat asalnya. Hadis yang ke-160, agama akan kembali kepada tempat asalnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal imana la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizu al-hayyatu ila al-hujriha. Muttafaq alaih. Sanadhkuru al-hadis Abi Hurairah, zaruni ma taraktukum fi kitabil manasik haddasi Muawiyata wa Jabirin la yazalu min ummati wal akhir la yazalu ta'ifatun min ummati fi babi sababi hazihi al-ummah insyaallah ta'ala. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iman itu akan kembali ke Madinah seperti seekor ular kembali kepada lubangnya. Riwayat itu muttafaq alaih.
kami nyatakan bahawa hadis Sayyidina Abu Hurairah di dalam kitab manasik, dalam kitab Babul Manasik, iaitu kitab bab haji, dan dua hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Jabir dalam Babu Sawa Hazihil Ummah. Sebenarnya ada 3 lagi hadis di sini. So hadis ni tak dibawa di sini oleh pengarang pertama, pengarang kedua, sebab pengarang pertama telah bawa hadis ini, 4 hadis di sini lagi, tapi dia tak dibawakan dan dibawa di dalam tempat-tempat yang sesuai bagi pendapat pengarang kedua. Okey. Ini adalah berlaku. Kenapa berlaku macam ni? Agama akan kembali ke Madinah, iaitu pada akhir zaman. Pada akhir zaman, apabila seluruh dunia tidak ada lagi iman, hanya tinggal di Madinah. Orang iman dah habis dah, mengecup sampai Madinah. Mula-mula dia mengecup sampai tanah Arab. Lepas tu mengecup sampai Jaziratul Arab. Lepas tu sampai Mekah, Madinah. Sampai Madinah saja. Dan tinggalnya iman tadi Madinah saja. Benar berselindung di situ. Ada pendapat kedua kata di zaman Nabi perkara ini berlaku apabila sahabat telah berhijrah ke Madinah, dan Madinahlah tersebarnya hidayat di seluruh alam, atau orang yang beriman akan mencari perlindungan di Madinah setelah keluarnya Dajjal untuk menyelamatkan iman mereka di akhir zaman nanti. Mereka akan lari ke Madinah semua. Sebab tu Nabi kata zikir-zikir orang beriman akan mengenyangkan perut-perut mereka. Jadi tak perlu makan zikir je kenyang dah. Timbul persoalan di sini, timbul satu question di sini, ialah agama itu akan kembali. Ada pendapat mengatakan agama akan kembali ke tanah Syam. Dalam riwayat yang lain, agama akan balik kepada Hijaz. Jawabnya ialah pada mulanya tersebar seluruh dunia, besar-besar kepandaian, dia akan mengecil balik, kecil ke sampai Syam, lepas tu Hijaz, lepas tu tanah Arab dan semenanjung Arab, dan sampai Madinah. Dan akhirnya dalam berada di lingkungan Madinah sahaja. Ini berlaku dalam beberapa peringkat dan beberapa tempoh. Dalam beberapa peringkat dan tempoh. Iman dan orang yang beriman. Iman dan orang yang beriman akan kembali ke Madinah. Satu masa akan tiba agama dan iman akan berakhir di seluruh dunia, dan dunia dipenuhi dengan kefasadan dan kemungkaran. Ada pendapat mengatakan hadis ini ialah i'tibar bil ghaib, ikhbar bil ghaib, satu pengkhabaran gaib, iaitu peristiwa yang akan berlaku ketika hampir dengan kiamat nanti. Nabi dah bagi tahu situasi ini akan berlaku. Pengarang Mishkat mengatakan bahawa Sahibul Masabih bawakan 3 hadis lagi. Aku hanya bawa 1 je, 3 hadis lagi di sini. 1 aja bawa, dan aku akan 3 hadis lagi. 3 hadis lagi, tetapi hanya aku bawa 1 sahaja. 2 hadis baki akan dibawa dalam bab Sawabu Hazihil Ummah, kerana di sana lebih ada munasabah, ada kesinambungannya. Ada kesinambungannya. Fasal kedua, habis dah fasal pertama di dalam ni, dan fasal kedua iaitu pemisalan. Satu pemisalan. Dengan macam riwayat yang berbeza, makna lebih kurang sama, tapi riwayat berbeza, alfaz berbeza. Lepas tu kita panggil alfaz mutaradif, berbeza, riwayat dia hampir sama, iaitu Nabi, satu pemisalan apabila Nabi diutuskan ke atas alam ini. Hadis yang 161 bracket 22. Wa an Rabi'ata al-Jurasiyyi radhiyallahu anhu qala أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له لتنم عينك لتسمع أذنك وليعقل قلبك. قال فنامت عيني وسمعت أذناي فعقل قلبي. قال فقيل لي سيد بنى دارا فصنعوا معدوبة فأرسل داعيا فمن أجاب داعي دخل الدار وأكل من المأدوبة ورضي عنه السيد ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدوبة فسخط عليه السيد. قال فوالله السيد
as-sayyidu wa Muhammadun da'i wa darul Islam wal ma'dubah al-jannah, rawahu Muslim. Di sini empat pentafsiran berlaku. Khair. Sayyidina Rabi'ah al-Jurashi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat dan dikatakan kepada baginda, dua malaikat dalam riwayat tadi kan, dua malaikat datang. Hendaklah matamu tidur dan telingamu mendengar dan hatimu memahami. Maka Nabi telah bersabda, dua mataku telah tidur dan dua telingaku mendengar dan hatiku memahami. Baginda bersabda, dikatakan kepadaku, seorang pemilik telah membina, seorang tuan, sayyid ni pemilik lah, telah membina sebuah rumah dan membuat jamuan makanan dan telah mengutus pemanggil, dakwah ni, da'i tadi, untuk memanggil kepada jemputan tersebut. Barang siapa yang menerima jemputan pemanggil, maka dia akan memasuki rumah dan memakan jamuan dan telah redalah tuan rumah tadi. Tersebut. Barang siapa yang tidak menerima jemputan pemanggil itu, maka dia tidak akan memasuki rumah dan tidak makan dan daripada makanan, dan marahlah tuan rumah tersebut. Nabi bersabda, Allah itu tuan rumahnya, Muhammad itu da'inya, dan rumah itu ialah Islam, hidangan itu ialah syurga. Hidangan itu adalah syurga. Dalam mimpi, malaikat Nabi didatangi, penerangan. Dalam mimpi, Nabi didatangi oleh malaikat. Dua mataku tidur dan dua telingaku mendengar, hatiku memahami. Nabi kan, tanamu ainaya wa la tanamu qalbi. Mataku tidur tapi hati aku tak tidur. Di sini dia doa sikit. Mata tidur, telinga masih dengar. Dan faham apa yang didengari. Kita bila telinga pejam, mata pejam, telinga tu tutup. Macam mana nak faham? Nabi tak. Nabi walaupun tutup mata, telinga dengar, hati faham. Kita tutup mata, tutup telinga, hati tak faham. Tutup mata, tak faham apa dah. Lepas tutup mata, telinga tak boleh dengar dah. Telinga nak faham macam mana mata tutup. Sebab tu dalam fiqh kan ada sabit, nanti kita akan belajar dalam bab wuduk nanti. Al-ainan wika'u sahhi. Al-ainani wika'u sahhi. Dua kelopak mata itu pengikat papan punggung. Jadi bila mata tidur, telinga tutup. Sebab tu dengar dengan mata, bukan sekadar dengan telinga. Dengar dengan mata supaya mata celik dan telinga pasang dan hati dengar. Nabi tak apalah, dia special lah. Walaupun mata pejam, telinga masih dengar dan faham lagi apa yang didengari. Kita kalau tidur, tak dengar lah. Sebab tu kita kata, tuan-tuan, tawajuh, dengar dengan mata. Mana boleh ustaz dengar dengan mata? Sebab bila kita tidur, mata kita tertutup. Bila mata kita tertutup, maka pegangan badan kita ni dah terbuka. Wikat telah terbuka. Punggung kita telah terbuka. Dalam badan kita ni banyak angin. Dan adanya mafasil, iaitu sendi-sendi. Dalam badan kita ni banyak angin. Makan sikit benda yang tak sesuai, berangin. Picit orang sikit, berangin. Engkau ni banyak angin. Orang tu yang ada angin, kita keluar angin. Sebab badan kita pun ada angin. So badan kita ada angin. Bila kita tutup mata, maka a'dha'ul mafasil, jawarih kita ni, sendi-sendi kita ni longgar. Bila sendi-sendi kita longgar, maka angin boleh bergerak bebas. Dan bila mata tertutup, punggung kita, lubang punggung kita terbuka. Wikat tadi terbuka. Macam belong lah, kita buka tali tu, keluar angin. Jadi keluar angin tanpa disedari. Jadi angin tu akan bergerak. Selagi kita sedar, selagi kita celik, kita boleh tahan tak nak keluar angin. Misalnya kita duduk tengah tahiyat ni,
Duk tengah tayar dah ni. Oh, duk tengah tayar. Tapi nak keluar. Tahan supaya jangan angin keluar. Kalau angin keluar, batal lah wuduk. Kena sembahyang balik. Dah tahiyat, dah 4 rakaat, dah akhir. Nak kata innaka hamidum majid dah. Nak kata macam tu dah. Tahan nafas. Jadi kita boleh kawal sebab kita dalam sedar. Tapi kalau kita tak dalam sedar, kita tak kawal. Bila kita tak kawal dan kita tidur terlentang atau kita tidur baring, maka papang punggung kita tak ditutup, maka dengan itu angin akan keluar. Nanti dia belajar dalam bab wuduk nanti. Kitabut Taharah. Ajib dia semua benda yang Nabi beritahu. Nabi semua beritahu. Masya Allah. Jadi macam tu sekali. Okey, jadi mata tidur. Jadi Nabi ni mata tidur. Nanti kita akan belajar tidur. Sebab itu dengan kita tidur berbaring sahaja, dengan itu papang punggung kita terbuka, dengan sendiri zon ghalibnya angin akan keluar. Jadi hukumnya tadi angin telah keluar apabila mata tertutup dan terlelap, maka wuduk adalah batal. Nak sabit hukum wuduk tu batal. Kenapa dengan tidur ni wuduk batal? Nabi kata al-ainani wika'us sahi. Okey. Jadi mata Nabi tutup, tapi istimewanya seorang Nabi, mata dia tutup, telinga masih dengar, hati dapat memahami. Hati dapat memahami. Okey. Maksud di sini ialah istimrar, berterusan. Maksudnya berterusan, iaitu Tuan betul-betul iaitu Tuan betul-betul dapat memberi perhatian. Tuan betul-betul dapat memberi perhatian dan mendengar pada percakapan kami. Yang Tuan tu baginda lah, dikatakan oleh malaikat boleh dengar percakapan kami. Bila mendengar dengan perhatian, maka barulah hati dapat memahami. Maksudnya Nabi berkata bahawa baginda dapat memberi perhatian penuh kepada percakapan malaikat. Aku tahu malaikat duk cakap tentang aku masa aku tidur tu. Begitu. Tiada masalah dalam mengatakan bahawa Allah itu Sayyidun. Allah itu Sayyid, permisalan. Allah tu Sayyid. Dalam riwayat tu rajulun. Tapi kita dah ibarat rajulun karimun. Lelaki mulia, zat yang mulia. Okey, Sayyid ini ketua. Okey juga. Ia juga memberi mubtaba menakira Sayyidun azim atau rajulun azim tadi. Pemilik membina rumah, meletakkan hidangan dalam rumahnya dan menghantar penyuruh untuk memanggil orang ramai supaya makan makanan tersebut. Dua sifat yang ajib bagi Allah. Bukan ajaib, yang ajib tu singular. Ialah Allah akan suka kepada manusia yang meminta kepadanya dan berbangga pula dengan permintaan hambanya. Ini berbeza dengan manusia. Kita tak suka orang minta. Kita rimas rasa orang minta. Kali pertama kita boleh bagi. Kali kedua kita boleh bagi. Kali ketiga muka kita tunjuk masam. Kali keempat kita kata kenal ni. Ni kenal ni. Mari lagi lah. Kita tak senang orang minta dengan kita. Sebab kita berhajat. Sebab itu kita tak boleh bagi hajat pada orang lain. Dan kita tidak menyenangi hajat. Kita tidak menyenangi orang yang mendatangi kita. Allah itu As-Samad. Dia tidak berhajat kepada siapa-siapa. Bahkan Allah lah yang boleh menunaikan hajat pada semua manusia. Jadi oleh yang demikian, Allah sangat suka orang yang meminta. Dan Allah banggakan di depan malaikat. Tengok hamba aku tu, dia tak minta dengan siapa. Dia minta dengan aku ya. Wajalali wajamali, demi sifat keperkasaanku, demi sifat kemuliaanku, nescaya aku akan tunai setiap permintaan. Jadi bila ada hajat, bila ada keperluan, iza sa'alta fas'alillah, bila kita ada masalah, bila kita meminta, fas'alillah, mintalah dengan Allah. Mintalah dengan
mintalah dengan Allah. Iza sa'alta fas'alillah, iza sta'anta fasta'in billah. Okey. Ajib Allah. Sifat Allah ni, dia suka orang minta. Allah marah orang tak minta dengan dia. Tapi jangan kita kedekut untuk meminta. Jangan kedekut untuk meminta. Kenapa kita tidak banyak meminta? Kenapa kita tidak diberi taufik untuk berdoa dan meminta? Kerana dosa dan maksiat. Kerana dosa dan maksiat. Allah Akbar. Terdapat persoalan disebut hidangan, sedangkan syurga itu bukan hidangan. Jawapannya di sini disebut perihal jannah, perihal keadaan syurga, tetapi maksudnya tempat di syurga, maka akan memberi makna nikmat-nikmat syurga, iaitu syurga dihidangkan dengan nikmat-nikmat. Seluruh tempat di syurga kesemuanya nikmat. Penduduk orang Ansar, Nabi kata di syurga ada, di syurga, Nabi kata di syurga ni orang Ansar tanya, sebab dia orang pertanian. Dia tanya mengenai apa pemikiran dia lah. Dia kata, ya Rasulullah, kat syurga ni boleh tak kita bercucuk tanam? Nabi kata boleh. Apa salahnya bercucuk tanam? Kita boleh bercucuk tanam di syurga. Tanah di syurga tadi, cucuk tanam tu sebagai seronok je, nak seronok je. Letak benih di hadapan, langkah untuk benih pertama dilentak, kaki diangkat untuk menuju kepada tempat yang lain untuk meletak benih kedua. Maka apabila diletaknya benih kedua, maka benih pertama yang diletak tadi di belakang telah dituai. Letak belakang tuai, letak belakang tuai, letak belakang tuai. Seronok je, aja magic aja. So magic kat syurga. Letak langkah untuk letak seterusnya benih di belakang sudah tuai. Allah, di belakang sudah dituai. Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Bagi kamu apa yang kamu inginkan, bagi kamu apa, walakum fiha ma tad'un walakum fiha, bagi kamu apa yang kamu doakan, nuzulan min ghafurur rahim, kerana pada hari itu kamu tetamu Allah yang Maha Ghafur lagi Rahim. Allahu akbar. Jadi orang itu untuk orang Ansar, sebab dia orang pertanian. Maka orang Muhajir tanya, di syurga tak ada ke bazar? Nabi kata ada. Bazar menjual wajah-wajah manusia. Masuk dalam kedai tu, dia jual muka. Jual muka. Maksudnya muka saya ni, pergi ambil topeng, pakai topeng muka lain. Muka lain. Handsome lagi dah. Tak muda dah. Muda-muda lagi dah. Handsome. Pakai tu nampak lain. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi pakai. Jadi pakai keluar tu, bidadari, orang rumah tak kenal suami dia makin handsome kerana berwajah lain. Kat dunia ni macam-macam makan macam-macam, makan ni lah, makan ni nak suruh comel. Begitu. Wallahualam. Jadi insya-Allah, jadi seluruh tempat di syurga itu nikmat. Insya-Allah nikmat segala-galanya. InsyaAllah kita bertemu lagi pada Wallahualam. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah esok pagi kita bertemu, bukan malam. Saya ada urusan malam, so esok pagi kita bertemu. Saya urusan hari ni ada urusan di Penang sekejap. So esok pagi kita akan bertemu insyaAllah. Esok pagi kita akan bertemu di Midraj. Esok pagi pengajian esok pagi. So hari Jumaat pagi, hari Khamis pagi dan Jumaat pagi. Sebab Jumaat malam kita telah daurah. Jadi tuan-tuan, ramai lagi yang tidak berdaftar daurah tadi. Tuan-tuan boleh pergi kepada link daurah untuk pendaftaran insyaAllah. Untuk daftaran, tuan-tuan boleh situ. Jangan terlambat pula. Hari nak
Hari nak daurah dah, tuan-tuan baru kata, Ustaz, boleh lagi tak? Boleh, tapi teknikal tu boleh cepat sikit lah. Hari ni kan hari Rabu, esok hari Khamis. Sebab Jumaat tu kita akan telah buat daurah. Jadi kita telah buat daurah, kita akan buat daurah pada Jumaat malam tu. Jumaat malam, Sabtu pagi, Sabtu malam, dan Jumaat Ahad malam. Allah mudahkanlah. Saya nak pergi Penang, balik Penang. Hari Ahad tu nak pecut sekejap kat Kelantan tu lah. Nak pecut sekejap Kelantan. Saya ingat nak pergi hari Isnin, tapi nak buat urusan hari Isnin tu. So saya kena bertolak ke Kelantan hari Ahad selepas daurah. Sebab pagi Ahad kita tak ada daurah. Itu malam Ahad tu. Sabtu malam, Sabtu pagi Ahad saya akan balik Kelantan sekejap. Balik Kelantan, dan selepas tu kita buat daurah. Saya buat untuk seksi daurah tu kat Kelantan lah malam Ahad tadi. InsyaAllah lah. Jumaat malam balik tu tadi tu. InsyaAllah pengajian kita akan umumkan lagi. Tapi bulan 8, bulan 7 ni masih banyak lagi pagi lah. Sebab 15 hari bulan ni separuh pelajar akan datang. So saya ada kelas formal dah. Jadi lepas Raya Haji ni bulan 8. So kebanyakan pelajar akan datang. Mungkin ke semua pelajar akan datang. Sebab kita dah buat lah social distancing tu, social distancing tu. Dan pelajar akan datang. Mungkin bulan 8 tu lah kita akan banyak belajar malam. Tapi sekarang kita belajar pagi lagi lah. InsyaAllah. Jadi di sini kita akan datang. Dan jangan lupa untuk tuan-tuan berdaftar di daurah tadi. Kita akan pergi daurah tadi mungkin beberapa kali lagi lah untuk jilid kedua. Dan selepas itu kita akan pergi ke jilid keempat terus. Jilid ketiga kita akan jadi dia umum. Hari ni jilid 1 ni dalam sebulan lagi habislah. Kita putar dalam 23 hadis. Dia ada 40 lebih hadis dalam kita. Dalam ini hadis 40 lebih. Jadi ada 40 hadis lagi. Kita dah muka surat 162 hadis. Dia akan berakhir hadis itu ialah 200 hadis. Hadis yang ke-200. Hadis yang terakhir itu 477 478 muka surat. Ada lagi dalam 40 muka surat lah. Dan ada dalam 58 hadis. Kita sudah ada 23, 58, jadi 35 hadis lagi lah akan dalam bab ini, insyaAllah kita sambung balik. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wassi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.